Allah, dialah yang akan mencukupi kita, tak sah kita tawakal, serah pada Allah. Adapun redha, kedamaian hati, tak ada perjalanan takdir menimpanya. Setengah ulama mengatakan orang paling dekat pada Allah adalah dia yang paling rela terhadap apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Bahkan ada kalam hukamat berbunyi, boleh jadi sihat itu penyakit, sedangkan sakit itu adalah ubat. Kalam itu sama dengan bunyi syair, betapa banyak nikmat jadi musibah bagimu, dan kemudahan mengundang bahaya untukmu. Bersabarlah selalu atas segala menimpamu. Sungguh setiap perkara ada akibat, setiap kesulitan ada jalan keluar, setiap kejernihan ada juga kekeruhan. Tengok, nikmat jadi musibah, kan? Nikmat jadi musibah, kemudahan mengundang bahaya. Oh, nikmat dapat kereta, zap, accident, mati. Betul, nikmat. Bukan kata jangan naik kereta, tak. Maksud dia dah berbangga, seronok sangat dah, kan? Kemudahan jadi glamour, popular, seronok, duit, kaya, banyak duit, tunjuk ke orang. Tiba-tiba anak kena culik. Contohlah, tak jauhkan. Jangan main-main sekarang ni, pelik-pelik dah sekarang ni. Semua share dekat dalam media sosial. Orang dah tahu dah anak sekolah mana, ini buat apa. Orang jahat ni tunggu peluang aja. Tu masalah dia. Allah SWT berfirman, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Maksudnya boleh jadi kamu benci tak satu sedangkan ia lebih baik bagimu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Ditimpa sakit, penyakit, tumbang, Allah, rupa-rupanya Allah tunjuk baiknya isteri. Jaga isteri sakit, suami jaga. Ya Allah, punya sayang suami dekat isteri tu, sampai isteri ni meninggal jaganya. Allah Allah, dah meninggal, setiap hari datang siram kubur. Baiknya lah, lepas ada bawa dia 2 jak air, bawa doa-doa siram, doa-doa siram. Orang cakap baik betul haji, saya ngaji dengan rumah haji ya, bukan apa. Arwah ni dah pesan jangan kahwin lain selagi rumput tak tumbuh. Tu yang hari-hari dia menyiram tu, tak tumbuh-tumbuh pula rumput tu, kan? Tak apa jadi tanah yang dia pakai ni, kata. Cerita je tu, bukan cerita betul, cerita aje. Jangan menyalin pula ya. Itulah, sayang dia kat bini dia ya, kan? Sungguhnya ketaatan seorang hamba pada Tuhannya belumlah sempurna melainkan dengan meninggalkan dunia. Ia merupakan tabir utama bagi hati. Oleh kerana Al-Walid berkata, jika aku tahu dengan yakin bahawa seluruh hidupku hanya sesaat saja, mengapalah aku tidak menggunakannya untuk kebaikan dan taat saja? Dia tanya, hidup sekejap je, kenapa tak gunakan untuk taat? Tak guna untuk benda lain, buat benda lain, mengelinjang ni atau mengelinjang. Melinjang ni tak tidur diam, kan? Mengelintin. Apa dia? Mengelenyau. Tak tidur diam, lesek. Ni 9 cakap tak tidur diam, ada je nak diusik sana sini. Enjoy lah kepala otak tu, nak suka-suka je, kan? Pernah ada seorang lelaki berkata pada Rasulullah SAW, aku tidak suka mati. Rasulullah bertanya, apakah engkau punya harta benda? Lelaki itu menjawab, ya. Kemudian Rasulullah berkata, dahulukan hartamu, sungguhnya seseorang akan berada di sisi hartanya. Maksudnya Nabi beritahu ni, kan, kalau tak suka mati, dahulukan harta, maknanya suruh urus harta ni. Sebab harta yang diuruskan dengan baik, kan, apa-apa pun nanti boleh jadi saksi untuk jaga dia. Amalan dia tu pahala akan dikira. Dirawikan dari Nabi SAW bersabda, kebaikan itu ada dalam 3 hal: ucapan, pandangan dan diam. Siapa yang ucapannya bukan dalam berzikir pada Allah, sia-sialah ia. Siapa yang dalam penglihatannya tidak mengambil iktibar, sungguh telah lupa dia. Dan siapa dalam diamnya tidak untuk tafakur, berarti dia tengah lena. Meninggalkan dunia adalah membuang segala fikiran terhadapnya serta tidak mengharapkan kelazatan darinya, sebab fikiran itu dapat menumbuhkan kehendak akibat adanya hubungan antara fikiran dengan hati dan jiwa. Hendaklah engkau takut melepaskan pandangan pada sesuatu tidak halal. Pandangan itu ibarat panah yang selalu tepat mengenai sasaran. Dalam perkara ini Rasulullah SAW telah bersabda, pandangan itu panah di antara panah-panah iblis. Siapa meninggalkannya kerana takut pada Allah, akan diberi dia iman yang dapat dirasakan dalam hatinya. Setengah hukamat menyatakan siapa membiarkan pandangannya liar akan banyak duka citanya, sebab dia akan lama menetap di neraka sakar.
Jagalah pandanganmu. Jika engkau membiarkannya liar, kedua matamu akan membawamu jatuh ke dalam hal yang tidak engkau sukai. Tapi jika engkau memiliki keduanya, menguasai kedua-duanya, akan kamu memiliki pula seluruh badanmu. Nah, ditanyakan kepada Platon, di manakah antara keduanya lebih membahayakan hati, pendengaran atau penglihatan? Yang menjawab, bagi hati keduanya ibarat dua sayap burung yang tidak boleh naik maupun turun tanpa salah satu darinya. Jika sayap itu kuat, mampulah dia terbang tinggi, tapi jika salah satunya dipotong, tentulah dapat melemahkan yang lainnya. Mata tu sebab orang tua dulu kata daripada mata jatuh ke hati. Tak macam mana tak tahulah, mata jatuh ke hati. Maksudnya daripada mata, hati ni dah mengurai macam-macam dah. Mata tadi tak ada nak beli pun, tapi tengok mata ni bukan tengok barang tu, dia tengok orang lain beli. Wah, kena beli juga ni kan. Hati kadang-kadang tak ada keperluan pun beli, janji beli. Sekarang ni nak pula zaman Shopee kan. Tekan-tekan sampai benda nampak tak banyak, dia beli tu RM30 harga, RM15. Tapi kalau dah istiqamah sebulan dah berapa ratus beribu. Istiqamah beli tu, tangan mengeletah kalau tak tekan Shopee. Badan bisa-bisa betul. Baru ni saya beli apa tu dekat Indon, apa ubat tolak angin, baguslah ubat tu. Kalau kita apa kan, tapi rasa ni memang tak sedap memang kalau kita badan tak sedap, minumlah itu insya-Allah. Okay. Saya pergi Indon ni tu macet, jam teruk. Pergi ke Bandung makan nasi ayam penyet, la ilaha illallah, sedap betul. Hingus tu sampai keluar naik balik macam tu lah. Dia sadap macam tu lah kan. Pengotor tu ustaz ni. Tak ada lah. Tak, tapi memang sedap lah. Dia punya sambal, dia kena pedas dia apa semua. Lain macam terbayang. 2 hari saya ulang tempat tu. Saja cerita makan. Ni ramai puasa Rejab lah tu. Balik ni mula buat ayam penyet. Kalau dapat mangga masam kan, racik, lepas tu tumbuk dengan ikan bilis, perah limau, jadi sambal gesek. Sedap. Dia kena pelam muda tu. Saya ni nampak yang muda, selera orang tua tu salah tu. Telah berkata Muhammad bin Delau, cukuplah kehinaan hati seseorang di hadapan Allah dan orang-orang berakal bila dia memandang pada setiap apa terlintas padanya. Dia apa terlintas pandang, semua nak tengok ni. Pernah seorang zahid melihat lelaki mentertawakan seorang pemuda, lalu berkata kepada lelaki itu, wahai orang yang rosak akal dan hatinya, wahai orang yang merosakkan pandangannya, tidakkah kau malu pada malaikat pencatat dan malaikat penjaga yang mengawasi perbuatan, mencatat amal dan melihat kepadamu serta menyaksikanmu dengan bala lahir dan belenggu? Tipuan di mana engkau tegak, di situ adalah tempat orang tidak peduli siapa yang berada di situ maupun makhluk yang melihat ke situ. Dia tak ada sibuk, mata dia liar, tengok sana tengok sini, lepas tu bagi ulasan macam-macam. Itu sebab saya, walaupun ada banyak media sosial, saya jenis tak suka tengok. Tengok kan, aduh, kan hati macam-macam kan. Tu belum cerita lagi, tengok muka saya kan. Dalam TikTok tu jap-jap sudah baca, ya Allah. Saya risau apa tau? Saya risau orang yang marah dengan saya. Betul ya. Kalau yang share ceramah tu sama lah. Betul saya kata tadi, kadang ada orang yang ambil kesempatan, tak tahu apa hal kan? Zaman sekarang. Al-Qadli Al-Arjani berkata, wahai kedua pandanganku, kalian telah bersuka-suka dengan memandang. Kalian inginkan hatiku berlaku buruk. Cukuplah kedua mataku mempengaruhi hatiku. Ia lancang berusaha berdua membunuh hati yang satu. Nampak? Mata. Telah berkata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mata itu perangkap syaitan, melahap seluruh anggota dengan cepat. Jika nafsunya menyuruh anggota badan itu taat kepada Tuhannya, sampailah angan-angannya. Namun jika anggota badan itu memperturutkan nafsu mendapatkan kelazatannya, sungguh rosaklah amalnya. Nampak? Itu sebabnya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi kan? Semua tahulah ni, ulama Sohor ni, dia banyalah taat ni. Dia setiap kali semayang menangis sampaikan matanya hampir rosak. Jumpa dengan tabib kata, mata kamu ni kalau kamu terus menangis macam ni, kamu buta tak lama lagi, jadi berhenti menangis. Maka kata Syekh Jalaluddin Ar-Rumi,
apalah gunanya nikmat mata Allah bagi kat aku kalau aku tak gunakannya untuk menangis kepada Allah. Dia kata biar kalau cakap pun cakap lah. Menangis hari-hari nangis. Kita ni banyak golak kan. Banyak golak, tapi yang risau orang yang kuat tergolak kat sini, dia lah paling copek menangis. Betul tak? Dia kalau penggali tu macam senang suka lah. Dia senang juga menangis biasanya. Tengok bersamamu mereraung. Kan? Jika mereka bersyair, jika nafsu seseorang cenderung pada taat, tidak terpaut oleh hiruk pikuk maksiat, dan ikuti pula anggota badan berbuat. Semua itu adalah pemberian dan nikmat. Kemuliaan menghadangi di darul khulud saat dipotong ponok orang membuat maksiat. Makna kata nafsu ini cenderung, kalau cenderung pada taat selamat, kalau tak habis hanyut tuan-tuan. Tapi kata Abdullah bin Mubarak, dasar iman adalah membenarkan apa dibawa Rasulullah. Siapa membenarkan Al-Quran, dia akan berusaha mengamalkannya dan selamat dari sesaan di neraka. Siapa menjauhi larangan akan berusaha untuk bertaubat. Siapa mengambil makanan halal, dia mesti bersikap warak. Dan siapa melaksanakan kewajipannya, Islamnya menjadi sah. Siapa jujur dalam pertuturan, selamatlah dari akibat dari tanggungjawab. Siapa menolak kezaliman, selamat dari kisas. Siapa melakukan sunnah-sunnah, bersihlah amalnya. Merasa ikhlasnya untuk Allah, diterimalah amalnya. Nampak? Pertuturan pun, bila silap pertuturan, dia ada tanggungjawab untuk melaksanakan apa yang dipertuturkan. Sikit-sikit buat apa-apa. Kemudian dirawikan dari Abu Darda, dia berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bekerjalah yang baik, beramal yang soleh, mintalah pada Allah rezeki sehari untuk sehari. Hitunglah dirimu termasuk mayat-mayat, dan takutlah engkau dari ujub tak ada amal, sebab itu termasuk bahaya besar yang dapat merosakkan amal. Sungguhnya orang yang ujub tak ada amalnya, dia yakin dengan amalnya boleh menyelamatkannya, padahal dia tidak tahu apakah Allah menerima amalnya atau tidak. Boleh jadi kemaksiatan yang menyebabkan kerendahan itu lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan kesombongan, dan hendaklah kamu takut pula dari riak. Bukanlah makna boleh sebut kemaksiatan yang menyebabkan kerendahan itu lebih baik tu kita buat maksiat hanya tu. Tak, maksudnya kadang-kadang orang tu terasa dia tu baik sangat, dia rasa dia baik sangat, dia beribadah, dia rasa ni akan menyelamatkan dia. Jangan, hati-hati. Kita berharap, antara takut dan berharap, ya Allah kau terimalah amal aku, serah pada Allah, jangan yakin sangat. Tu yang jadi ujub tadi tu kan. Itu yang ada orang kadang nampak dia buat maksiat, tiba-tiba dia tersedar dengan maksiatnya, dia tersedar maksiat, dia pun beramal. Itu lebih baik daripada orang yang beramal teruk tadi tapi terasa bahawa dia tu hebat, Allah akan terima amal dia. Yang dikatakan tentang firman Allah SWT, waktu itu teranglah hati mereka daripada Allah apa-apa yang tiada mereka sangka. Surah Az-Zumar ayat 47. Bahawa mereka di dunia telah melakukan amal-amal baik, namun di hari kiamat yang nampak oleh mereka adalah amal buruk. Oleh kerana ba'du salaf apabila membaca ayat ini mereka berkata, celakalah bagi orang-orang yang riak. Dikatakan pula tentang firman Allah SWT yang bermaksud, dan janganlah ia mempersekutukan dalam menyembah Tuhannya dengan satu apapun. Surah Al-Kahfi ayat 110. Dia memang tak menyembah Tuhan lain, dia tak menyembah lain, tapi kadang-kadang sikap dia terhadap satu perkara menyebabkan dia mengutamakan benda lain lebih daripada Tuhan tanpa dia sedar kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah maghrib lah, alah lek lu main dulu, dia tak sedar tu kan. Dah tu tak apa, sempat lagi. Tu lengah-lengah tu still makna ni langsung biarlah main dah dulu, dia kan, seolah mengutamakan yang lain. Tu janganlah kau melahirkan kerana riak atau menyembunyikan kerana malu. Dirawikan dari Ibnu Mas'ud bahawa ayat Quran yang terakhir diturunkan adalah maksud takutlah kamu akan hari akan dikembalikan kamu pada hari itu pada Allah dan sempurnakan balasan bagi tiap-tiap apa usaha orang, apa pun usahanya, sedangkan mereka itu tiada teraniaya. Surah Al-Baqarah ayat 281. Semua yang kita buat Allah Ta'ala akan balas. Muhammad bin Bashir berkata, semalam kamu lewat sebagai saksi yang adil. Harimu ini juga menyaksikan perbuatanmu. Jika semalam kamu buat buruk, lipatkanlah kini dengan kebaikan, engkau terpuji. Jangan kau tunda perbuatan baikmu sampai esok. Barangkali esok akan datang namun engkau telah tiada. Yang lain juga bersyair, telah kau lakukan dosa yang kau inginkan, kau tunda juga taubat di masa datang. Sedang mati datang di saat tiada diduga. Itu bukan perbuatan orang yang berakal. Kalau kita menangguh-nangguhkan buat maksiat, sedangkan tahu bila-bila kita boleh dicabut mati, boleh cabut nyawa kita jadi mati, tapi kita tetap lagi leka, maka itu bukanlah perbuatan orang yang berakal. Itu Nabi kata orang yang paling cerdik, orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Nabi Daud AS berkata kepada Nabi Sulaiman AS, dapat dilihat ketakwaan seorang mukmin dengan tiga hal: baiknya tawakal dalam sesuatu yang dia dapatkan, baiknya redha dalam sesuatu yang dia peroleh, serta baiknya kesabaran terhadap sesuatu yang tiada. Siapa sabar atas bala, sampailah ia terpenuhi.
Seorang lelaki bersyair, mesti engkau bersabar tak kehilangan satu yang hilang. Tidak perlu engkau bersedih. Jika dunia menawarkan gemerlapannya, maka sabar terhadapnya alamat kebaikan dan wara. Patahkan nafsumu selalu, kan kau dapatkan apa yang kau inginkan. Yang lain pula bersyair, sabar itu kunci cita-cita, selalu menolong tidak hentinya. Sabarlah meski panjang beberapa malam, barangkali kedukaan akan bertukar kepada kesukaan. Barangkali keberhasilan itu tergantung pada kesabaran. Yang tidak mungkin itu tidaklah ada. Sedap kan dengan syair-syair yang lama ni kan. Yang tu kalau kita baca tu, kalau tu tulis kan, letak kan, tulis hadiahkan hari lahir kat orang kan, tulis ni syair-syair ni bagus. Juga yang lain bersyair, sabar itu tali iman yang terkuat, benteng pertahanan dari tipuan syaitan. Sabar punya akibat terpuji, akibat tergesa-gesa adalah rugi. Nampak? Jika kau bertemu saat menyedihkan, itu biasa tabiat zaman, kenakan baju kesabaran. Nampak tak? Biasa kita menunggu saat momen yang menyedihkan, itu biasa tabiat zaman. Kejap sedih, kejap suka, kejap sedih, kejap suka. Zaman akan bertukar ganti. Pakaikanlah, kenakanlah baju kesabaran. Adalah ia utusan Ar-Ridwan. Kemudian sabar itu berbagai cabang. Sabar menjalankan kewajipan terus menerus dengan sempurna dalam waktu terbaik. Sabar menjalankan sunnah. Sabar tak ada orang-orang yang menyakitkan. Sabar orang menyakitkan pun kena sabar. Siapa orang menyakitkan tu? Laki Dan. Suami aku lah, katakan sabar. Isteri aku lah, hari-hari mebel ni pening mala. Tak apa, sabar. Sabar menjalankan sunnah. Sabar menjalankan sunnah Nabi. Sabar tak ada orang-orang yang menyakitkan. Bukan senang sabar atas sunnah Nabi. Contohnya puasa sunat Rejab, bukan senang. Kita pun nak puasa, dia makan sambal sebelah kita. Kita nak puasa, semua makan. Contoh kan, bukan senang. Sabar tak ada orang yang menyakitkan. Sabar atas penyakit, sabar atas kefakiran, sabar dari maksiat dan syahwat maupun syubhat, serta kecerobohan seluruh anggota badan dan sebagainya. Jadi itulah dia, sabarlah banyak tuan-tuan. Saya ni betul lah, timing cantik. Kan, mudah-mudahan. Maknanya tajuk kita hari taat dalam meninggalkan larangan ni, ingat, taat satu, tinggalkan larangan satu. Dua-dua ni 600 dan 700 tingkatan darjat pahala. 300 dan 600 tingkatan darjat pahala Allah bagikan kita. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada tajuk bab 28 pada kuliah yang akan datang. Boleh kau lorak dalam mikrofon? Jadi itu saja. Mudah-mudahan kita ambil pengajaran walaupun sedikit, kita sama amalkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi seperti biasa, boleh tengok kat belakang ada sambal, ada minyak wangi, ada buku nikah bukan nak suka-suka jam. Itu boleh tulis nama, hadiahkan. Sekarang kan tengah musim mengawan ni, hujung minggu ada je orang kahwin, hadiahkan. Dekat-dekat nak puasa ni lagi lah orang ni kahwin, tengoklah. Iya, bagilah. Murah je buku tu, RM15 je bagi. Satu lagi ada ni, ada baju-baju Samsul Debat, yang bukan baju yang CDO itu ni, baju-baju lama Samsul Debat, pre-love. Baju yang Samsul Debat dah tak pakai lagi, terlampau banyak. Besok Allah Ta'ala tanya kita, kalau baju banyak-banyak dalam almari tak pakai, jangan simpan. Bagi ke orang, jual ke apa tak kisah, yang penting clearkan almari tu. Yang rasa memang tak pakai lagi dah. Ini memang suruh berhenti ceramah betul ni. Kan? Baju tu, baju kurta, baju kemeja saya yang dulu-dulu, mana yang nak bagi anak, bagi suami, ada saiz XL, double XL, 3XL pun ada. Ada kurta elok-elok, sayang. Hari ni dia jual murah, RM30 selai, beli 2 RM50. Ikut kat luar 1 lebih, 200 lebih tu. Tengoklah mana yang ada. Tak apalah, dah tak ada tu tak apalah, pakai sendiri boleh. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik terdatang dari Allah SWT. Berkurang untuk kecelakaan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.